Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan tajuk pembezaan dalam subtopik asas pembezaan. Okey, kita mulakan dengan asas yang pertama pembezaan, iaitu bila kita bezakan constant. Katakan kita ada fungsi y sama dengan constant ni dia tak ada x lah. Jadi bila kita bezakan, kita akan dapat kita akan bezakan dua-dua belah. Y dapat dy dx, and yang c tu sebagai constant tu, bila kita bezakan, kita akan dapat kosong. Sebagai contoh lain, constant, kita anggap constant ni adalah pemalar bahasa Melayu. Y sama dengan 5, katakan 5. So bila kita bezakan, Y akan dapat dy dx. Yang 5 tu bila kita bezakan akan dapat kosong. Kadang-kadang constant ni juga boleh ditulis dalam bentuk simbol. Sebagai contoh dalam bentuk pi. Pi ni sebenarnya nombor dia adalah 22/7 ataupun 3.142. Tapi bila kita bezakan, kita masih juga anggap sebagai constant, kita akan dapat kosong juga. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita bezakan yang ada x, katakan kita ada x, tapi x tu kuasa 1 lah. Bila kita bezakan fungsi yang ada x kuasa 1, kita akan ambil nilai yang sebelah x tu saja. Contoh y, bila kita bezakan, kita akan dapat dy dx. Dan ax tu bila kita bezakan, kita just ambil nilai a depan tu saja. Itu adalah jawapan dia. Okey, contoh lain, katakan kita bezakan 5x. Ni ada x tapi x kuasa 1. Bila kita bezakan y, kita akan dapat dy dx. Dan bila kita bezakan 5x, kita akan dapat 5 sahaja. Okey, kadang-kadang dia tulis dalam bentuk pecahan. Contoh macam x per 2. Jadi kat sini kita kena tahu nilai sebelah x tu apa. Nilai sebelah x tu adalah 1/2. Kita boleh tulis benda ni macam ni lah, 1/2x 1/2x. Ni adalah sama dengan x per 2. Jadi kita tahu nilai sebelah dia adalah 1/2. Jadi bila kita bezakan dy dx, kita akan dapat 1/2 sahaja. Sebab yang ini kebiasaannya pelajar tersilap ambil. Dia ingat 2 tu adalah jawapan dia. Jadi sebenarnya jawapan sebenar adalah 1/2. Okey, kita tengok contoh asas yang lain, nombor 3. Asas yang lain ini dipanggil hukum kuasa. Hukum kuasa ni bila kita ada x kuasa lebih daripada 1 ataupun kurang daripada 1, kuasa n lah, kita ingat sebagai kuasa n. Ini dipanggil bahasa Inggeris power rule, hukum kuasa. Jadi bila kita bezakan y, kita akan dapat dy dx. Dan hukum kuasa ni, step dia, kita akan bawa ke depan. Kita akan bawa ke depan n tu, n, dan kita akan tolakkan n yang atas ni dengan 1. N tolak 1. Jadi kena ingat step ni, power bawa depan, power yang asal tu bawa depan, power yang atas tolak 1. Itu step dia. Okey, contoh yang pertama, bila kita ada x kuasa 5 x kuasa 5, bila kita bezakan, kita akan dapat 5 bawa depan
kuasa yang atas tolak 1. Kita boleh buat terus. Kalau nombor tu yang senang kita tolak, contoh 5 tolak 1 dapat 4, kita boleh buat terus. Kalau nak buat step by step macam ni pun boleh. Dan kalau nak buat terus pun boleh. Kalau kita nombor tu senang dicongak, kita boleh buat terus. 5x kuasa 4. Okey, itu jawapan akhir dia. Contoh lain. Okey, sebelum kita gunakan power rule ni, ada dua fungsi yang kita kena ubah dulu bentuknya supaya kita boleh gunakan power rule. Okey, yang pertama, bila kita ada x tu kat sebelah bawah, contoh x kuasa berapa? Kuasa 3. Kuasa 3. Bila x yang kuasa tu dekat sebelah bawah, kita tak boleh buat terus. Contoh macam kita nak differentiate, katakanlah kita differentiate ikut cara tadi kan. Kita differentiate power bawah depan atas tolak 1, maksudnya 3x kuasa 2, 1 per 3x kuasa 2. Yang ni automatik salah, automatik salah. Dus yang ini sebenarnya kita kena ubah dulu bentuk dia dalam bentuk indices, supaya x tu mesti kat sebelah atas. So jadi bila kita tukar ke dalam bentuk indices, kita akan bentukkan x tu dalam bentuk kuasa negatif 3. Kita bawa dia ke atas, jadi letak negatif. Kemudian baru boleh bezakan. Okey, bila kita bezakan ikut cara yang tadilah, power negatif 3 tu kita bawa ke depan, power yang atas tu kita tolak dengan 1. X tu jangan lupa negatif 3 tolak dengan 1. Jadi jawapan akhir dia adalah negatif 3 x kuasa negatif 4. Ataupun biasanya jawapan yang x kuasa negatif, kita kena pindahkan balik ke bawah supaya dia jadi positif balik. Dia akan jadi macam ni lah, negatif 3 per x kuasa 4. Okey, itu yang pertama. Bila masa kita kena tukar bentuk supaya kita boleh bezakan dia. Okey, yang kedua, bentuk yang kita kena ubah bila dalam bentuk punca kuasa. Punca kuasa n. Punca kuasa 3 lah, katakan saya gunakan punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, ini kita kena tukar dulu. Kena ingat balik macam mana kita nak tukar dalam bentuk indices. Jadi yang ini kita boleh jadikan dalam bentuk kuasa 1 per 3. Kemudian baru boleh kita gunakan hukum kuasa tadi. Cara yang sama, power bawa depan, yang atas tolak 1. Maksudnya 1 per 3 bawa depan, yang atas 1 per 3 yang asal tu kita tolakkan dengan 1. Jadi bila kita ringkaskan, kita akan dapat 1 per 3 x kuasa 1 per 3 tolak 1 tu boleh guna kalkulator terus lah. So ini akan dapat negatif 2 per 3. Macam mana saya dapat? Yang ni kita tolak 1 per 3 tolak 3 per 3. Jadi kita akan dapat negatif 2 per 3. Okey, kemudian jawapan akhir dia, kita akan hilangkan negatif dekat x tu, kuasa negatif yang dekat x, kita pindahkan dia ke bawah supaya dia jadi positif. So jadinya 1 per 3 x kuasa 2 per 3. Okey, itu dalam bentuk hukum kuasa. Okey, lagi satu yang melibatkan operasi tambah dan tolak. Tadi saya buat apa nombor 3 Okey, ini gabungan beberapa
beberapa fungsi. Katakan kita ada operasi tambah. Katakan yang pertama kita akan ada 7 tambah 5x kuasa 2 tolak 7x tambah 1 per x kuasa 3. Katakan macam tu. Okey, macam mana kita nak bezakan? Yang ni panjang lah, tapi dengan syarat operasi cuma tambah dan tolak. Tambah dan tolak maksudnya kita boleh bezakan satu-satu. Satu-satu tu maksudnya kita bezakan 7 dapat apa, bezakan 5x kuasa 2 dapat apa, bezakan 7x dapat apa, dan akhir sekali 1 per x kuasa 3 dapat apa. Okey, sebelum kita bezakan, yang hujung sekali ni 1 per x kuasa 3 tu, yang ni x dia kat sebelah bawah. Jadi kita kena tukar bentuk dalam bentuk indices dulu, kemudian baru boleh kita bezakan. Jadi kita tukar bentuk dulu sebelum kita bezakan. Jadi kita boleh tulis jadi x kuasa negatif 3 lah. Jadi bila kita bezakan ni, bila kita bezakan satu-satu, okey, kita bezakan satu-satu. Okey, yang pertama kita bezakan 7. 7 ni constant. Bila kita bezakan, kita akan dapat kosong. Kosong tu sama ada kita tak payah tulis pun tak apa, tapi sebab saya nak tunjuk, kita tulis kosong. Kalau tulis, kita boleh tahulah yang tu ada nilai. Hasil pembezaan constant tu akan dapat kosong. Okey, yang kedua bila kita bezakan 5x kuasa 2. Okey, yang 5 ni kita biarkan, yang kuasa x kuasa 2 tu, 5 ni adalah dia punya koefisien perkali dia. X kuasa 2 tu kita bawa ke depan, 2 bawa depan, atas 1. Jadi 2x kuasa 1. Okey, dah settle. Okey, yang negatif 7x tu bila kita bezakan, kita akan dapat negatif 7 sahaja. Sebab ni kuasa 1, kita akan ambil nilai yang depan x tu. Jadi kita akan dapat negatif 7. Okey, seterusnya kita akan buat yang akhir sekali, x kuasa negatif 3. Selepas kita dah ubah bentuk lah dalam bentuk indices. Jadi bila kita tulis, kita akan dapat negatif 3 bawa depan, atas tolak 1. Maksudnya negatif 3 tolak 1 akan dapat negatif 4. Boleh buat terus ni, kalau nak buat step by step pun boleh. Okey, bila kita ringkaskan jawapan ni, kita akan dapat kosong tu tak tulis dah. 5 darab 2 kita akan dapat 10x tolak 7 tolak 3, positif dengan negatif akan dapat negatif 3x kuasa negatif 4 tu kita boleh pindahkan balik ke bawah. Jadi kita boleh tulis 3 per x kuasa 4. Okey, itu sahajalah perkongsian untuk tajuk asas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.